اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا على أن جعلتنا من المسلمين. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الحق والهدى ووفقنا لما تحبه وترضى، وأزل اللهم عنا وعن أهالينا وأحبابنا جميع الزيغ والردى. وصلى الله على سيدنا محمد الإنسان الكامل الذي جمع الله له الفضائل وجعله خير إنسان لجميع الإنسانية وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين حاضرات عند رحمة الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, yang telah menciptakan kita sebagai manusia, kemudian menjadikan kita daripada orang Islam, setelah itu menjadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana makhluk yang bernama insan ataupun manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memuliakan anak-anak Adam. Penciptaan manusia, makhluk yang manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Maka barang siapa yang menjagakan kemuliaan itu, maka dia akan semakin tinggi di dalam kemuliaan itu, sehingga menjadi seperti malaikat Allah. Dan barang siapa yang kotorkan kemuliaan itu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya tanpa dia tanya, tanpa berdoa pun, maka dia akan semakin bawah, semakin dihina, sehingga menjadi lebih teruk daripada binatang, lebih teruk daripada haiwan sendiri. Kerana itu, manusia yang paling mulia adalah para anbiya dan mursalin. Kerana apa? Kerana mereka adalah hamba-hamba yang terpilih oleh Allah, yang mengangkatkan wahyu Allah, yang menjadi khalifah Allah yang paling besar di dunia ini. Selepas para anbiya dan mursalin, pengikut para anbiya dan mursalin, orang yang ikut para anbiya dan mursalin itu orang yang mulia. Walaupun dia di dunia ini warna dia tak cantik, badan dia tak cantik, hidup dia susah, dia bukan orang yang mulia di dalam pandangan manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hamba Allah yang mulia, yang pengikut kepada para anbiya dan mursalin. Untuk kita menjadi pengikut para anbiya dan mursalin, kita perlu mengetahui dan mempelajari ilmu tentang Nabi itu yang telah diputus kepada kita. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah ciptakan kita di zaman Nabi Musa, kita akan beriman dan akan ikut Nabi Musa. Kalau Allah ciptakan kita di zaman Nabi Ibrahim, kita akan ikut Nabi Ibrahim dan beriman dengan dia. Kalau Allah ciptakan kita di zaman Nabi Ishaq atau Nabi Idris atau Nabi Nuh, insya-Allah kita akan beriman kepada Nabi Nuh dan ikut kepadanya. Cuma takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita di zaman Nabi Muhammad, di dalam umat
yang lagi mulia, yang lagi hebat, yang lagi agung daripada seluruh umat-umat yang telah terlepas. Menjadi pengikut Nabi yang sangat mulia, yang sangat agung, makhluk yang paling agung alal itlaq, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin ke atas para anbiya dan mursalin semua. Semua para anbiya dan mursalin di hari kiamat akan menjadi di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan kita juga. Seperti mana Allah memilih Rasulullah untuk menjadi nabi dan seorang makhluk yang paling agung, juga Allah pilih manusia yang menjadi umatnya. Bukan siapa-siapa boleh jadi umat Muhammad. Semua umat-umat yang dahulu mereka cita-cita nak jadi seperti kita di zaman sekarang, bawah Nabi Muhammad, selepas Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tak dapat, sebab Allah telah ciptakan mereka di waktu itu. Sebelum Rasulullah lahir, ramai orang antara ulama Yahudi dan ulama Nasrani yang tua, mereka cita-cita dan berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya supaya saya menjadi seorang daripada umat Nabi Muhammad. Allah ambil nyawa dia sebelum jadi. Dengar yang lagi hebat, bukan para umat sahaja, umat-umat yang dahulu. Nabi Musa alaihi salam daripada ulul azmi minar rusul sangat cita-cita sehingga dia berdoa. Sehingga Nabi Musa alaihi salam sendiri berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya satu orang daripada umat Muhammad. Subhanallah, Nabi daripada ulul azmi minar rusul, hebat, lagi hebat dari kita. Apa yang kita buat di umat Nabi Muhammad? Nabi Musa lagi hebat daripada semua umat Nabi Muhammad, lagi hebat, lagi mulia daripada semua sahabat Nabi Muhammad. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak menyampaikan kepada kita nikmat yang kita telah dapatkan dia tanpa kita berdoa. Nikmat yang kita dapatnya tanpa berdoa, walhal ada para anbiya dan umat-umat yang dahulu doa nak dapatkan nikmat itu tak dapatkan, walaupun dia Nabi. Alhamdulillah. Maka barang siapa yang ikut para anbiya dan mursalin, mereka adalah manusia yang mulia, manusia yang hebat, manusia yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh. Maka untuk kita menjadi pengikut para Nabi Muhammad SAW, kita mesti mempelajari syama'il Rasulullah, supaya kita mengetahui sesungguhnya bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah kesabaran Nabi SAW, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana muamalah Rasulullah SAW kepada orang kafir, kepada orang Islam, kepada orang taat, kepada orang maksiat. Bagaimana Rasulullah, apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah kata, apa yang Rasulullah ajak. Kalau kita tak belajar perkara ni, mustahil kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ramai orang yang menyatakan dia orang Islam, dia beriman, tapi salatnya tak sah, puasanya tak sah, muamalahnya, akhlaknya buruk, kata-katanya busuk, perbuatannya banyak salah, banyak melanggarkan ajaran Rasulullah SAW. Tapi dia kata orang Islam. Memang orang Islam, tapi kamu bukan pengikut Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Kamu ikut Rasulullah di dalam umum Islam, di dalam mengucapkan syahadatain, dua syahadat saja. Yang lain semuanya rusak, semuanya tak betul, semuanya tak sempurna. Sebab itu, cara yang betul, cara yang ringkas, cara yang hebat sangat untuk kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW adalah ilmu. Khususnya dua ilmu, syama'il
dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita kena belajar syama'il Rasulullah SAW. Banyak di dalam kitab syama'il, banyak di dalam hadis-hadis syama'il, akhlak Rasulullah, adab Rasulullah, bagaimana Rasulullah jalan, bagaimana Rasulullah muamalah dengan isterinya, bagaimana Rasulullah muamalah dengan di dalam bazar, bagaimana Rasulullah SAW muamalah dengan orang yang salah kepadanya. Semua perkara itu, suasana itu kita akan jumpanya di dalam syama'il, yang mana suasana kehidupan kita lebih kurang sama. Kita di dalam hidup kita mesti masuk bazar, kadang-kadang mesti kita jual, kadang-kadang mesti kita beli, kadang-kadang kita dapat orang ganggu, kadang-kadang kita akan pergi kepada masjid, kadang-kadang kita, memang suasana hidup kita sama, kerana Rasulullah SAW adalah manusia juga macam kita. Daripada hikmah Allah, Allah tak menjadikan Rasulullah malaikat. Kalau Rasulullah jadi malaikat susah kita nak ikutnya. Tapi Rasulullah manusia, dia makan juga, dia minum, dia nikah, dia jual beli, dia keluar kepada bazar beli barang, dia pinjam daripada orang lain, dia jahit baju dia sendiri, dia keluar dengan orang, dia perlu tidur, dia perlu rehat macam manusia yang biasa. Tapi dia adalah hamba Allah yang paling agung, lebih agung daripada para malaikat, lebih agung daripada arsh, lebih agung daripada syurga, lebih agung daripada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makhluk yang paling agung Allah ciptakan dia sebagai manusia. Untuk apa? Untuk kita. Semua itu untuk kita, untuk memudahkan untuk kita senang mengikut Nabi Muhammad SAW. Sebab itu tak ada alasan, atau alasan tu tak betul, yang menyatakan kalau kita suruh dia ikut Rasulullah, buat macam Rasulullah, tirulah Rasulullah. Ada ramai orang kata, mana boleh kita buat itu, Rasulullah boleh buat macam tu, kita tak boleh. Kalau kita tak boleh ikut Rasulullah, tak payah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala putuskan Nabi SAW sebagai Nabi. Tak ada faedah. Kalau betul memang susah kita ikut Nabi SAW, jadi tak ada faedah Allah putuskan Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai Nabi dan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah jadi kepada kamu semua sekalian Rasulullah sebagai uswah dan qudwah, pengikut. Kita kena ikut Rasulullah SAW di dalam semua akhlak-akhlak yang Rasulullah lakukannya. Alhamdulillah, kita telah baca beberapa hadis di dalam bab yang pertama, Syama'il Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan sambung hari ini hadis yang yang ke-6. Hadis yang ke-6 hujungnya kita belum lagi habiskan, iaitu sehingga beliau menyatakan hadis ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menyebutkan sifat Rasulullah. Dia menyatakan ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjatan. Ajwadun nasi sadra, dada Rasulullah SAW adalah dada yang paling mulia, yakni hatinya. Hati Rasulullah SAW adalah hati yang sangat luas, yang sangat mulia, yang sangat yang sangat sabar kepada orang yang melakukan salah kepada diri Rasulullah SAW. Sebab itu kita akan sebutkan satu cerita yang menunjukkan kepada kita bagaimana murahnya hati Rasulullah SAW, mulianya hati Rasulullah SAW. Sangat lembut, sangat luas, khususnya kepada orang Badui, kepada orang jahil, kepada orang yang kasar,
yang tak ada ilmu. Kerana di waktu Rasulullah SAW hidup, ramai manusia di waktu itu orang Arab yang Rasulullah SAW hidup di Makkah dan Madinah. Kawasan itu adalah Arab yang paling kasar di semua negara Arab di waktu itu. Jazirah Arab di waktu itu orang yang paling kasar. Mereka tak biasa cakap lembut, mesti cakap dengan kuat, dengan keras. Mereka tak boleh hidup 1 bulan tak ada perang. Itu cara hidup mereka. Ini betul, ini sejarah Arab dulu di zaman Rasulullah SAW. Tak boleh hidup 1 bulan tak ada perang. Mereka kena berang kepada satu kampung, atau mereka kena berang kepada penmusafir. Ada kadang-kadang banyak golongan musafir. Mereka nak pergi Syria, Palestin, atau mereka nak pergi Mesir daripada Makkah dan Madinah. Maka hidup mereka pun kadang-kadang bukan orang yang jaga ladang. Maka mereka sahaja berang kepada golongan itu, curi harta yang mereka ada. Mereka itu makanan mereka, itu hidup mereka. Begitu kehidupan orang Arab dulu. Hidup oleh curi atau oleh perang. Itu kehidupan mereka. Tapi ada ramai juga yang kerja dia bisnis dan meniaga. Maka Rasulullah hidup di dalam waktu itu, yakni suasana waktu itu dan cuaca dan yakni keadaan dan tabiat manusia yang Rasulullah hidup antara mereka sangat perlu sabar, sangat perlu hati yang luas. Sebab itu Rasulullah SAW sangat mempunyai hati yang luas, sehingga Jibril alaihissalam terkejut daripada lembut dan luasnya hati Rasulullah SAW. Jibril alaihissalam, walaupun dia malaikat, yakni kalau Jibril timpa Rasulullah, dia akan buat lain yang Rasulullah buat. Dia akan turunkan azab kepada manusia. Tapi Rasulullah lebih rahmat daripada Jibril alaihissalam. Hati dia lebih murah, lebih luas daripada malaikat. Subhanallah. Dia lebih agung dari malaikat, tapi dia jalan atas bumi. Sebab itu kita rasa bangga dengan bumi ini, kerana bumi ini pernah dipijak oleh kaki Rasulullah SAW. Walaupun langit penuh dengan para malaikat Allah, tapi bumi ini pernah jalan atasnya dan dipijak oleh kaki Rasulullah SAW. Sebab itu antara hikmah Isra' dan Mi'raj, iaitu bumi membangga-bangga di depan langit. Dia kata langit membangga-bangga depan bumi. Dia menyatakan, ini satu riwayat, wahai bumi, saya lebih mulia dari kamu, kerana semua yang atas saya tak pernah buat maksiat, tapi kamu penuh dengan maksiat. Ada ramai manusia yang buat dosa, buat maksiat, lawan dan langgar arahan mereka. Tapi di atas saya tak ada satu makhluk pun boleh buat maksiat. Maka langit merasa bangga dengan perkara itu. Maka bumi, dia pandai jawab. Dia jawab kepada langit. Dia kata, tapi saya merasa bangga dengan sesuatu sahaja. Cukup dengan itu. Bangga yang cukup. Apa? Dahi seorang makhluk yang paling agung diletak atas saya, iaitu dahi Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Maka lepas itu langit campur. Dia terus memohon kepada Allah, ya Allah, muliakanlah saya satu kali di waktu Rasulullah hidup, naik atas saya. Maka Rasulullah SWT panggil Rasulullah naik Mi'raj. Rasulullah SAW naik kepada Mi'raj. Di waktu itu langit merasa bangga kerana apa? Kerana Rasulullah SAW, seorang makhluk yang paling agung daripada semua malaikat yang atasnya, telah tetamu mereka, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala atas langit. Ketika Rasulullah SAW hidup antara orang Arab yang tabiat mereka seperti mana kita dengar, sangat kasar, sangat suka perang. Budak kecil di waktu itu yang berumur 13, 12, 10, bukan macam pemuda kita yang umur sekarang 18 atau 20. Tak. Lagi besar badan dia, lagi kuat. Dia boleh naik kuda, dia boleh pegang dan angkat padang yang tinggi dan yang berat daripada besi. Dia boleh angkat dan boleh berang. Jadi
bagaimana pemuda mereka, bagaimana orang yang dewasa, orang yang besar. Maka banyak kali Rasulullah SAW dapatkan yakni kejadian yang kurang ajar. Kadang-kadang Arab, kadang-kadang orang kafir, kadang-kadang daripada para sahabat. Sebab mereka tak tukar cepat, perlu masa sikit. Sebab itu Rasulullah SAW bermulaannya syariat Islam, hukum, syariat semua Rasulullah SAW bagi mereka dengan belahan-belahan, sikit. Tak mau bagi mereka satu kali, sebab mereka tak biasa ikut undang-undang. Mereka suka tak ada undang-undang, tak ada nizam, tak ada kanun. Mereka suka hidup bising, main sahaja. Maka Rasulullah lepas datang, dia ajar mereka susun waktu salat, susun mereka saf. Mereka tak biasa tu saf. Wah, kalau datang hari Jumaat, bersihkan baju, guna wangi, potong rambut muka, potong rambut kepala, potong kuku. Mereka tak biasa perkara ni, yang bersih-bersih sangat, pakai cantik, kalau ada kotor bersihkan, kalau jalan dengan akhlak, dengan ilmu, senyum-senyum. Mereka tak biasa perkara-perkara macam ni. Ini macam saya, mereka tak suka macam ni, mereka suka kasar. Barang siapa yang muka dia sangat takutkan orang, oh dia, mereka bangga dengan dia. Satu kampung rasa bangga. Rasulullah datang tukarkan semua suasana Arab dan suasana satu dunia, dan berjaya. Semua para anbiya dan mursalin tak berjaya walaupun 50% daripada Rasulullah. Sebab semua para anbiya dan mursalin tak ada satu pun Nabi meninggal atau wafat, dan di waktu Nabi itu wafat ada 100,000 orang di dalam agama dia. Tak ada. Rasulullah Muhammad SAW sahaja. Sahabat Rasulullah 100,000, ramai sangat, 100,000. Ketika sebab Rasulullah SAW mulakan dakwah di dalam 23 tahun. Semua para anbiya dan mursalin lagi lama. Ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 1000 tahun, seperti Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dan tiada beriman dengan Nabi Nuh kecuali yang sikit saja. 1000 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika wafat, dia buka lansir rumah dia, sebab dia tak mampu bangun salat jamaah imam. Sayyidina Abu Bakar imam salat subuh. Lepas Rasulullah buka dalam masjid, tak ada lampu di waktu itu. Maka cahaya muka Rasulullah SAW penuhkan masjid Rasulullah dengan cahaya, sehingga sahabat semua pandang di dalam salat, pandang kepada Rasulullah, kepada tempat bilik Rasulullah SAW. Walhal Rasulullah SAW tak nak keluar. Mereka fikir Rasulullah akan keluar. Rasulullah nak pastikan, nak gembirakan hati dia. Dia nampak masjid penuh ramai, dan imam mereka Sayyidina Abu Bakar salat betul, dengan nizam, dengan adab, dengan hukum, dengan sangat seperti mana Rasulullah ajar. Maka Rasulullah SAW buat isyarat kepada Abu Bakar, sebab Abu Bakar dah mula balik belakang. Dia fikir Rasulullah akan keluar, dia nak balik belakang, nak masuk saf pertama. Rasulullah suruh dia tetap sambung salat, dan suruh sahabat tetap sambung salat dan senyum. Dia akan kira. Lepas tu tutup lansir. Waktu duha Rasulullah SAW meninggal lepas dia telah melihat kepada umatnya sangat ramai dan sangat yakni ikut apa yang Rasulullah SAW bawa. Maka antara kejadian yang jadi di zaman Nabi SAW, kita akan buat satu contoh yang Quran ajar yang jadi kepada Rasulullah daripada orang kafir, dan Quran ajar yang jadi daripada orang Islam juga. Cuma yakni mereka yakni belum lagi campur sangat dengan Rasulullah SAW. Maka di satu hari Rasulullah SAW melepas wafat pakciknya Abu Talib dan isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah dah risau untuk diri dia, kerana ahli Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab sebagainya, semua mereka nak bunuh Rasulullah kerana dendam dan hasad kepada dakwah Rasulullah SAW, kepada agama yang baru ini. Rasulullah keluar pergi kepada At-Taif.
satu kampung dekat Makkah, keluar sikit daripada Makkah. Dia pergi kepada mereka. Rasulullah SAW datang niatnya nak sampaikan dakwah sahaja, dan nak mereka bantu dia, yakni jaga dia daripada kejahatan ahli Makkah. Yakni Rasulullah mohon mereka, harap dari mereka, please bantu saya dan jaga saya daripada kejahatan ahli Makkah. Ahli Makkah nak bunuh saya, nak pukul saya. Tapi bagaimana ahli Taif menyebutkan Rasulullah? Dari mula mereka sahaja dengar Muhammad datang terhadap kepada mereka, mereka dah siapkan 2 baris lelaki mereka, daripada 2 baris penuh dengan lelaki dan perempuan, pengkhidmat mereka, dan orang gila dan budak kecil. Setiap satu orang antara mereka ada di dalam tangannya batu atau kayu atau barang yang kotor. Sampai Rasulullah SAW masuk di dalam Taif, mula dia masuk di antara dua baris. Ada bersama Rasulullah SAW satu orang sahabat, saya rasa Zaid bin Harithah. Maka mereka dari mula Rasulullah SAW sampai kepada Makkah, setiap satu orang ambil batu yang di tangan dia, buang kepada Rasulullah SAW. Allah, satu datang kepada kepala Rasulullah, satu di serban dia, satu di belakang dia, satu di dada dia, satu di kaki, satu di lutut. Sayyidina Zaid dia cuba dan usaha, yakni tolakkan batu itu atau barang itu dari Rasulullah. Dia datang dari sebelah kanan, datang dari sebelah Rasulullah, dari belakang, tapi takkan mampu. Sehingga kepala Zaid berdarah, terpecah dan dipecah oleh batu dan berdarah keluar. Darah dah penuh muka dia, Zaid bin Harithah. Kerana apa? Dan ini menunjuk batu besar. Kalau batu sikit kecil, kita akan rasa sikit sakit. Bagaimana batu besar juga kepada kaki Rasulullah, kepada lutut. Dan ini siapa? Rasulullah SAW. Kita tak pernah lalu ujian di dalam dunia ini. Alhamdulillah, Islam dah sampai kepada kita dengan sangat-sangat murah, sangat-sangat siap dan senang. Maka Sayyidina Zaid kata, kerana mereka dah banyak buang batu kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW dah tak mampu berdiri. Jatuh Rasulullah SAW, jatuh dan duduk, dan kaki dia berdarah. Sehingga Sayyidina Zaid dia kata, tak ada satu kali Rasulullah SAW angkat kaki dia dari bumi dan letaknya, melainkan ada 2 atau 3 batu kepadanya sebelum dia letak. Kerana banyak, terlalu banyak. Dia angkat sahaja macam ni, sebelum dia letak dah kena macam 3 atau 4. Subhanallah. Ajib. Kita tak boleh bayang. Ini Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Yang di hari kiamat semua para anbiya dan mursalin menyatakan, diri saya sangat takut. Tak berani bercakap, tak berani memberikan ucapan, tak berani memberikan syafaat. Sehingga manusia semua terhadap kepada Rasulullah, minta syafaat daripada Rasulullah. Ya Muhammad, dan Rasulullah SAW jawab kepada semua manusia di hari kiamat, bukan jawab saya akan cuba. Rasulullah dah dengar jawapan Adam, jawapan Ibrahim, jawapan Idris, jawapan Nur, jawapan Hud, jawapan para anbiya dan mursalin semua. Tapi Rasulullah SAW tak kurang langsung yakin dia. Lepas dia dah dengar jawapan para anbiya dan mursalin, Rasulullah bukan jawab kepada manusia. Selepas manusia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagi syafaat kepada kita, bukan Rasulullah kata kepada mereka, semua para anbiya dan mursalin takut dan mereka minta maaf, saya akan cuba. Tak, dia cakap, ana laha, saya yang akan selesaikan dengan yakin, dengan kuat. Saya yang akan selesaikan. Juga masalah kita di zaman ini, masalah ekonomi kita, masalah rumah tangga, masalah hubungan orang Islam antara mereka, masalah masyarakat, masalah perempuan kita, masalah lelaki kita, masalah pemuda kita, Rasulullah yang boleh selesaikan. Syariat dia, adab dia, akhlak dia, agama yang Rasulullah SAW bawa, seperti mana Rasulullah di hari kiamat yang akan selesaikan kesusahan manusia semua juga di dunia.
Siapa-siapa sahaja yang beriman kepada Rasulullah dan dengan jujur dia meletakkan diri dia di depan syariat dan adab dan akhlak Rasulullah akan jamin selesaikan semua masalah. Maka Sayyidina Zaid berkata, selepas Rasulullah SAW jatuh, datang satu orang yang sangat celaka. Dia pegang Rasulullah SAW daripada dua-dua bahunya, angkat dia balik, tegak dia balik, berdiri. Bukan untuk membantu, untuk nak sambung seronok, membantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selepas itu ada satu orang kafir, dia rasa kesian. Dia nampak Rasulullah dah baju dia semua berdarah, Zaid sebelahnya pegang kepala dia dah berdarah, kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak terkoyak kerana batu yang tajam pun ada bahagiannya, dan bedah dan telah sakit sangat dan tak boleh berdiri. Maka Rasulullah SAW pergi kepada satu ladang dan kepada satu pokok, bersandar kepadanya, duduk rehat sikit. Semuanya berpeluh, bajunya berpeluh, campur dengan darah, campur darah Rasulullah SAW dengan peluh. Rasulullah duduk. Sekejap sahaja Rasulullah terkejut. Dia dengar bunyi yang sangat-sangat kuat, sehingga Rasulullah SAW dia kata, saya sangka kiamat dah jadi. Bumi yang kuat sangat daripada langit. Tiba-tiba turun Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang telah hantar saya kepadamu. Sebelum itu Rasulullah SAW baca doa, Allahumma inni ashku ilaika dhulfa quwwati. Subhanallah, doa ini perlu satu ceramah khas untuk terangkan ajaran-ajaran yang di dalam dia. Ulama semua mereka sangat agungkan doa ini. Mereka sekarang dah buat sangat jahat kepada Rasulullah. Kalau dia bukan Nabi, dia manusia biasa, tak baik sambut tetamu macam tu. Mereka sambut dia dengan cara yang semua adat-adat Arab tak pernah buat macam tu. Yakni mereka sangat kurang ajar dan lawan adat diri mereka sendiri. Akhirnya lepas Rasulullah SAW duduk bersandar kepada batu, kepada kayu pokok, Rasulullah SAW baca doa, ya Allah, saya mengadu kepadamu daripada kelemahan saya. Subhanallah, Allahumma inni ashku ilaika dhulfa quwwati. Ulama kata ajib, pelik sangat. Rasulullah di dalam doanya yang panjang langsung tak mengadu mereka kepada Allah, mengadu diri dia kepada Allah. Ajib, subhanallah. Ini adab dan akhlak Rasulullah SAW ajar kepada kita. Apabila ada masalah di dunia ini, masalah kita di mana-mana sahaja, kita pertama sekali salahkan diri kita, jangan kita salahkan orang. Sebab ini orang lepas mereka buang batu sehingga mendarahkan kaki Rasulullah SAW. Lepas Rasulullah SAW duduk baca doa, orang kafir telah takut. Mereka cakap Muhammad dah angkat tangan dia, pasti sekarang akan turun azab. Tapi Rasulullah SAW kata, ya Allah, saya mengadu kepadamu kelemahan saya lemah. Yakni Rasulullah pandang kepada diri dia, tak pandang kepada orang, apa yang orang buat. Dia rasa, kenapa orang buat itu kepada saya? Walhal memang mereka 100%, 10%, juta peratus mereka yang salah, mereka yang jahat, mereka yang Rasulullah SAW yang benar. Cuma Rasulullah SAW nak ajarkan kita akhlak ini. Dha'fa quwwati wa qillata hilati, kurangnya usaha saya. Subhanallah, sekarang waktu kamu nak mengadu diri kamu, ya Rasulullah, sekarang kamu tinggal peluh, tinggal berdarah kaki kamu, doa atas mereka. Saya nak mengadu untuk diri saya, ya Allah, diri saya lemah, dha'fa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Dia bukan kata wa hawani 'ala nas, yakni kehinaan saya di sisi manusia, ya Allah. Ulama kata bukan Rasulullah SAW kata manusia menghinakan saya, tak, dia kata sebab ya Allah, saya mengadu kehinaan saya hina di sisi manusia. Tapi Rasulullah SAW tak kata di dalam doa, ya Allah, saya mengadu kehinaan mereka kepada saya, tak, dia kata kehinaan saya di sisi manusia. Kenapa saya dihina di sisi manusia, ya Allah? Saya mengadu itu, jadilah saya mulia di sisi manusia. Subhanallah. Lepas itu Jibril alaihissalam turun, ya Rasulullah, Allah telah hantarkan saya kepadamu.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadamu, Dia telah dengar doa kamu semua. Dan Allah hantarkan saya sekarang dengan malaikat ini berdiri belakang Rasulullah SAW. Satu malaikat hebat sangat. Rasulullah kata, siapa ini? Dia kata, ini malaikat wakil bukit-bukit di dunia semua. Semua bukit di dunia ada satu malaikat khas, dia yang uruskan. Dia belakang Jibril berdiri. Kemudian Jibril kata kepada malaikat, silakan kirim salam kepada Rasulullah. Maka malaikat itu dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian senyum kepada Rasulullah. Rasulullah SAW kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa kamu datang kepada saya? Apa yang kamu bawa daripada Tuhan? Malaikat itu kata, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat dan telah dengar doa kamu, dan dia telah melihat apa yang ahli Taif buat. Sekarang Rasulullah bincang dengan Jibril dan malaikat bukit. Orang kafir sana gelak-gelak. Mereka bergelak-gelak. Tengok Muhammad ini, kita telah darahkan dia macam tu. Walhal boleh di dalam 1 saat sahaja mereka hilang daripada bumi ini. Tapi luasnya hati Rasulullah, seperti mana dalam syarah, murahnya hati Rasulullah SAW, lembutnya hati Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh saya, ya Rasulullah, ikut arahan kamu hari ini. Siapakah sultan atau raja di dalam satu dunia sekarang boleh buat itu? Yakni yang datang bincang dengan dia malaikat yang uruskan bukit semua. Bukan satu tentara Rom, tentara Faris, tentara tak tahu mana. Bukan senjata-senjata yang boleh hancurkan dunia. Tak ada. Ini malaikat, tak boleh lawan. Ya Rasulullah, sekarang Rasulullah dengan bersuara. Di mana? Sebelah waktu dia bersandar kepada pokok. Waktu itu pun dia tak ada makan, tak ada minum, tapi dia bincang dengan malaikat. Tengok kehebatan orang yang hebat. Sebab itu jangan nampak kadang-kadang orang biasa macam tu, tapi semua malaikat agungkan dia. Kadang-kadang ada orang biasa, baju dia biasa, nampak dia biasa, tapi semua malaikat hormat dan agungkan dia. Ya Rasulullah, kalau kamu suruh saya sekarang, sebab At-Taif itu, kampung At-Taif di antara dua-dua bukit Al-Akhshabain, ada di dua-dua bukit. Kalau Rasulullah suruh saya sekarang buat dengan bukit, dua-dua bukit macam ni, yakni 1 saat sahaja hancurkan ahli Taif dan keturunan mereka sehingga hari kiamat. Dah tak ada lah. Tak ada. Mereka dengan isteri mereka, dengan anak-anak, dengan orang yang dia sulbi, semua orang akan buat cerita dan sejarah. Di sini dulu ada satu kampung. Dia tanya Rasulullah, kalau Rasulullah SAW sahaja sebut 2 huruf, ya atau okey, habis, hancur ahli Taif. Apakah jawapan Rasulullah? Rasulullah SAW fikir, jangan buat itu. Yakni kita biasa di dalam alam manusia biasa, orang boleh maafkan lepas macam 2 hari, 3 hari, lama, lepas dia dah lupa. Tapi waktu orang buat salah kepada dia, waktu dia masih rasa sakit daripada perbuatan, kadang-kadang susah mau bagi maaf. Susah kepada orang biasa, tapi orang yang mulia boleh terus bagi maaf. Ketika darah keluar daripada kaki Rasulullah, belum lagi berhenti. Rasulullah belum lagi lihat bagus badannya, masih sakit, belum lagi balik kepada rumah. Sampai Rasulullah SAW sanggup berhentikan malaikat bukit. Dia cakap, jangan buat itu. Saya harap daripada Allah untuk atau keluarkan daripada zuriyah mereka. Subhanallah. Tengok harapan Nabi SAW macam mana jauh sangat. Bukan macam orang yang baru buat dakwah, atau baru buat kelas, atau baru nasihat orang, dia jadi wali terus. Baru bagi 1 nasihat, 2 nasihat, baru nasihat dia nak, kenapa tak jadi? Kita sampaikan dakwah, kita ajar orang, kita tak tahu, mungkin nasihat kita
Allah Subhanahu Wa Taala ambilkan rahasianya dan cahayanya kalau kita ikhlas kepada cucunya yang ketujuh. Nanti cucu yang ketujuh dapatkan berkat satu wali atau satu orang saleh yang bagi nasihat kepada aduknya yang ketujuh. Semuanya tak mustahil. Sebab itu Rasulullah SAW dia harap, dia kata saya harap Allah akan keluarkan daripada cucu-cucu mereka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan saya Muhammad Rasulullah. Yakni usaha saya takkan sia-sia. Usaha saya Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga. Saya telah sampai, mereka tak setuju, tapi cahaya kedatangan saya, cahaya usaha saya, cahaya dakwah saya, cahaya niat-niat saya, keinginan saya yang baik kepada mereka, insya-Allah Allah akan sampaikan kepada sulb mereka, kepada cucu-cucu mereka. Dan itu jadi. Ramai antara orang yang ambil batu buang kepada Rasulullah dan mereka nampak gelak-gelak cucu mereka di zaman Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah bukakan Makkah, mereka terus datang Islam. Antara mereka anak Abu Jahal, antara orang yang dulu dia sangat jahat. Siapakah orang yang lagi musuh Rasulullah? Abu Jahal. Anaknya dah jadi sahabat, Ikrimah. Namanya Ikrimah ibn Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal antara sahabat Nabi SAW. Kita kalau kata Abu Jahal, kita kata la'anahullah. Tapi kalau kita kata Ikrimah, radhiyallahu anhu. Tengok bezanya macam mana. Ini niat Rasulullah, ini ikhlas Rasulullah SAW dan hati Rasulullah SAW yang sangat murah. Lepas malaikat dengar jawapan itu dari Rasulullah, dia macam tak sangka jawapan Rasulullah akan jadi. Sebab pernah, yakni Nabi Nuh baca doa atas kaumnya, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin ad-dayyara. Ya Allah, jangankan tinggalkan walaupun satu orang daripada orang kafir di atas muka bumi ini, hancurkan mereka semua. Sebab itu Allah SWT hantarkan banjir yang besar itu sampai bunuhkan semua orang kafir. Nabi Isa kata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi Isa kata, lepas mereka dah kata dia adalah anak Allah, maka Nabi Isa dia nak selamatkan diri, dia kata, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, apabila kau nak azabkan, nak turunkan azab atas mereka, mereka adalah hamba-Mu. Yang lepas tangan, dah lepas tangan daripada umatnya. Banyak para anbiya dan mursalin yang da'a atasnya. Maka malaikat bukit rasa pelik, tak nak baca doa macam anbiya yang lain. Dia cakap, saya harap, harapan saya sangat jauh, sangat tinggi, dan saya tak setuju langsung azab turun kepada umatku. Itu adibhum fa innahum ibaduk. فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد Rasulullah. Lepas itu malaikat bukit dia pandang kepada Rasulullah, dia kata, benarlah yang menyatakan sesungguhnya kamu adalah rahmatan lil alamin, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tiada putuskanmu wahai Muhammad melainkan rahmah kepada muslimin, ya, kepada manusia, ya, kepada al-alamin. Al-alamin semua yang lain Allah. Apa tu yang lain Allah? Semua perkara lain Allah. Apa-apa lain Allah termasuk dalam perkataan al-alamin. Maka Rasulullah SAW rahmah kepada manusia, rahmah kepada jin, rahmah kepada binatang, rahmah kepada bumi, rahmah kepada langit, rahmah kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat merasa belik dan merasa bangga dengan Rasulullah. Dia kata, sadaqah, benarlah yang memanggil kamu rahmatan lil alamin. Satu kali datang kepada Rasulullah SAW satu orang Islam. Ini contoh yang kedua. Orang Islam tapi dia daripada kampung, keras sangat. Dia tak campur dengan Rasulullah. Dia belum lagi belajar bagaimana hormat kepada Rasulullah. Dan siapa-siapa yang kurang ajar sikit kepada Rasulullah SAW boleh jadi murtad dan boleh turunkan azab atasnya. Sebab Rasulullah SAW sangat makhluk yang sangat agung dan mulia di sisi Allah. Kecuali kalau Rasulullah bagi syafaat, maafkan. Maka
Lelaki ini datang kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, bagilah saya sedekah. Saya orang yang perlu." Pun dia datang nak minta ihsan dari Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW bagi. Dia ambil apa yang ada, dia bagi. Silakan. Dia tak kata terima kasih, dia tak kata jazakallahu khairan, dia tak cakap syukran. Dia kata, kau tak bagi bagus. Lagi dia hina keras. Lagi dia hina perbuatan Rasulullah dan hina apa yang Rasulullah bagi. Yang ini sangat kurang ajar. Orang dah bantu kamu, dah bagi kamu, cakap syukran, cakap terima kasih. Dia kata, la ahsanta la ahsanta. Kamu tak buat baik. Tak bagus ini. Maka para sahabat ada yang keluar ladang, ada yang menghubungkan dia, ada yang Rasulullah, mereka marah, muka mereka sangat marah. Maka Rasulullah SAW cakap, jangan balikkan pada mereka, kamu semua. Tak izinkan mereka bunuh. Maka Rasulullah SAW pegang tangan dia, tarik dia pergi kepada rumah. Sebab Rasulullah SAW bagi dia apa yang dia ada waktu itu, tak cukup. Tapi lelaki itu sangat kasar, tak pandai minta dengan adab, dengan akhlak, dengan baik. Rasulullah bawa dia sampai rumah, dia ambil daripada Baitul Mal, ambil sikit harta daripada dia. Dia kata, sekarang cukup tak tuan? Dia cakap, sekarang okey, kamu sekarang baik. Baru baik sebab apa? Sebab dah bagi banyak harta, banyak duit. Maka Rasulullah SAW langsung tak tegur dia, tak marah dia, tak buat apa-apa kepada dia, atau buang muka kepada dia, tak buat pun. Dia cakap sama dia sahaja, saya minta kamu tolong satu sahaja. Sekarang lepas kamu hinakan perbuatan saya, memberian saya, sahabat saya dah dapat sedikit dalam hati mereka, marah kamu dan dendam kepada kamu sikit, marah. Mereka dah marah kepada kamu sebab kamu buat kurang ajar kepada saya, dan sepatutnya kamu tak buat itu. Adakah kamu boleh esok lepas habis salat subuh, kamu lepas subuh ada sahabatku. Tengok Rasulullah SAW pun jaga hati-hati para sahabat, hati para sahabat. Tak mahu hati mereka kotor, tak mahu hati mereka benci orang, tak mahu hati mereka marah kepada orang. Untuk penjagaan itu Rasulullah SAW mohon daripada orang kasar ini, orang Badui, lepas habis salat datang salat sama kita jamaah, lepas habis salat bangun, cerita kepada sahabat bahawasanya kamu dah reda dan puji saya sikit, supaya mereka tak marah kamu atau tak ada orang nanti bunuh kamu lepas kamu keluar dari Madinah. Dia kata boleh, saya buat boleh. Maka lepas habis salat Rasulullah SAW kata kepada sahabat, wahai sahabatku, kamu semua dah nampak apa yang orang Badui ini dah buat kepada saya, dan kamu semua dah marah kepada dia. Kemudian saya bawa dia kepada rumah dan saya tambah kepada dia. Lepas tu dia menyatakan dia dah reda dan dia dah puji saya, dah gembira. Adakah itu betul? Wahai tuan, dia tanya, adakah itu betul? Jadi dia bangun, dia cakap, ya, itu betul, dan jazakallahu khair, terima kasih, kamu telah buat baik. Maka para sahabat semua dengar. Kemudian Rasulullah SAW pandang kepada sahabat. Dia kata, wahai sahabatku, contoh saya, contoh apa yang jadi. Dia bagi mereka contoh apa yang jadi dengan saya, dengan lelaki ini, dan apa yang kamu dah mau buat. Seperti satu lelaki, untanya lari, dan untanya dia macam susah nak pegang dia. Maka semua orang kejar dia, dari sana, dari sini, dari sana, dari sini, semua menjerit, semua tarik dia, semua. Mereka tambahkan larian dia, mereka tambahkan lagi buat dia lari, lagi buat dia jauh, lagi buat dia kasar. Kemudian orang yang mempunyai unta itu, dia tegur orang itu semua, dia suruh mereka jangan masuk campur. Kemudian dia ambil makanan yang dia bakar, dia tahu unta itu dia suka, apa yang dia suka. Dia tunjuk kepada unta itu dan dia panggil dia dengan apa-apa bunyi yang dia suka. Kemudian unta itu datang dengan sangat baik kepada dia. Lepas itu dia tangkap. Maka Rasulullah SAW dia kata, contoh saya dengan lelaki ini, dengan apa yang kamu buat seperti ini.
Kalau saya biarkan kamu bunuh dia, selepas dia hina saya, dia akan masuk api neraka. Rasulullah kata, dia akan masuk nar, jahannam, api neraka, sebab dia mati su'ul khatimah, di dalam keadaan menghinakan Rasulullah SAW. Tapi dia macam seperti unta, bagi dia suka apa, makanan itu, dia suka duit. Sekarang kita bagi dia duit sehingga dia reda, saya dah selamatkan dia dan selamatkan kamu, tak bunuh dia. Apa? Al-hikmah. Hikmah dan hati yang murah. Apa-apa yang kamu nampak di dalam dunia ini, daripada keluarga, daripada anak kamu, daripada isteri kamu, daripada suami kamu, daripada ayah, daripada ibu, daripada jiran kamu, luaskan hati kamu. Jangan cepat marah, jangan cepat menjerit-menjerit, jangan cepat mengamuk. Ini bukan sifat orang beriman. Yang selalu suka mengamuk, ini sifat orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghadur rijali ila Allah al-aladdul khasim. Nabi SAW kata, abghad, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang sangat sanggup dan sungguh-sungguh kalau dia gaduh, menjerit benar dan susah dia nak berhenti gaduh dia. Orang yang sifatnya macam ni paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang paling disukai oleh Allah, orang yang selalu senyum, orang yang senang maafkan, orang yang senang tak pandang kepada perbuatan orang yang jahat kepadanya. Dia sangat baik, sangat lembut, sangat luaskan hati dia kepada orang-orang yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempenuhkan hati kita dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempenuhkan anggota tubuh kita zahir dan batin dengan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan kita daripada akhlak-akhlak syaitan, daripada akhlak orang fasik, daripada akhlak-akhlak orang yang jahat dan yang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.